Selamat sejahtera. Hari ini kita belajar pendidikan kesihatan tahun 6. Tajuk yang kita belajar hari ini ialah remaja berjaya, remaja bergaya dan berjaya. Remaja bergaya dan berjaya ni maksud dia, remaja tersebut dapat mengatasi masalah ataupun perubahan fizikal yang ada pada mereka, perubahan emosi, perubahan yang berkaitan dengan alam remaja mereka dengan baik. Okey, mari kita lihat muka surat 4 buku pendidikan kesihatan. Lufty, Stacy dan rakan atlet seronok mencabar diri mereka melakukan aktiviti-aktiviti lasak dalam sesi kepimpinan. Okey, kepemimpinan. Okey, maksudnya mereka ni saling cabar-mencabar dalam melakukan aktiviti-aktiviti lasak dalam kem kepimpinan yang mereka hadiri. Walaupun mereka dihalang oleh perubahan-perubahan fizikal mereka. Mereka melahirkan rasa syukur kerana dididik menjadi lebih bertanggungjawab tentang seksualiti. Okey, apabila mereka sudah meningkat ke alam remaja, mereka belajar di sekolah, belajar dengan ibu bapa tentang tanggungjawab terhadap anggota-anggota badan mereka. Jadi mereka berasa bersyukur kerana mereka dapat mengatasi segala-segala perubahan dan segala-segala masalah apabila berlakunya perubahan fizikal dan emosi mereka ketika mereka sudah akil balik. Dengan menggunakan aplikasi rangkaian sosial di internet, mereka mengapresiasi diri mereka menerusi karya yang berikut. Okey, yang ini maksudnya mereka menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, status WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat dan pelbagai lagi media sosial yang mereka dapat mengapresiasi diri mereka menerusi karya yang mereka tunjukkan. Okey, maksudnya mereka upload sesuatu tentang aktiviti mereka ketika mereka melakukan sesi kepimpinan tersebut ke dalam Facebook. So, mereka mengapresiasikan, mereka menyatakan perasaan ataupun menyatakan bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut, bagaimana perasaan mereka melalui media-media sosial. Mari kita tengok contoh gambar yang pertama. Ni contoh ketika mereka dalam kem kepimpinan, mereka telah menaiki kayak dekat sebuah tasik mereka. Jadi mereka mengabdikannya dan mereka ambil gambar dan post dekat Facebook. So, mereka menyatakan so yang ini maksudnya apresiasi tadi tu. Berdasarkan gambar ni mereka tulis tagline lah, tag atau kamu pandai lagi daripada saya rasanya. Mereka menyatakan saya mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Maksudnya walaupun mereka telah berubah fizikal mereka, apabila mereka remaja, mereka mampu masih lagi mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Okey, gambar yang kedua ni apabila mereka mengikuti aktiviti bermain bola ni, jadi apa yang mereka dapat
saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Okay. Berdasarkan gambar ni, mereka ni menyatakan apresiasi mereka dengan menunjuk pada ayat ini. Saya selesa dengan perkembangan tubuh badan dan kesedaran seksualiti saya. Bagi gambar ni, mereka cakap apa tentang gambar ni. Okay, berdasarkan perubahan fizikal mereka semasa remaja. Okay, gambar yang ketiga ni pula tentang saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Okay, saya menghargainya. Jadi, so nanti apabila saya nak awak buat latihan yang ini, kalau awak ada gambar dan awak boleh tampal, itu terpulang pada awak. Ataupun awak boleh post-it gambar awak ke, itu terpulang. Tapi saya gambar tu saya tak wajibkan, cuma saya nak ni ayat ni nanti dalam latihan kamu. Okay? Saya bersyukur dengan apa perubahan tubuh saya selesa, saya mampu membina, contohnya macam tu. Kalau kamu ada bukti gambar lagi baik. Okay, macam ni dia bagi gambar macam ni, dia buat tagline macam ni. Saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Okay, walaupun kita perubahan tubuh badan kita berubah, kita kadang-kadang down dengan perubahan tubuh badan kita ataupun kita terkejut ke apa ke. So, dengan cara kamu mengikuti rentak perubahan tubuh badan kamu, kamu akan menghargai apa yang berlaku pada tubuh badan kamu. So, kita tengok yang seterusnya. Okay. Saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. So, yang ini contoh gambar. Dia letak gambar macam ni. Jadi, tengok yang ini perempuan-perempuan. Semua yang lelaki, semua lelaki. Jadi, maksudnya bila kita sudah remaja, jadi kita mesti mampu menetapkan had macam mana perhubungan kita dengan lain jantina. Contohnya kalau perempuan, macam mana batasnya apabila berkawan dengan lelaki. Contohnya jangan selalu bersentuhan di tempat yang tidak boleh bersentuh. Lelaki dengan lelaki pun ada satu part-part yang tertentu kita tak boleh sentuh sebarangan. So, jadi bila kita dah remaja ni, kita mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan kita. So, yang ini wajib kamu buat sebagai remaja. Seterusnya, saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Yang ni contohnya dia maksud dia kita ni mesti bertanggungjawab dengan diri kita. Jangan pula kita membiarkan orang suka hati pegang-pegang kita, suka hati peluk-peluk kita, walaupun dia adalah sahabat kita, walaupun dia adalah jantina yang sama, please mesti bertanggungjawab dengan kita punya perubahan bentuk fizikal badan kita apabila kita sudah remaja. Okay, yang ini tentang gambar aktiviti lasak. Jadi, dekat sini kita boleh bagi tahu saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Ni maksudnya kalau kita tak memahami apa kesan negatif jika kita melakukan tingkah laku seksual yang negatif, kesan dia sangat buruk. Kalau kita tak faham, jadi kita akan menanggung risiko ataupun menanggung kesan dia nanti, menanggung akibat. So, kita kena fahami apa risiko jika kita melakukan aktiviti seksual yang negatif. Aktiviti seksual memang tak ada yang positif, okey? Jadi, kita sebagai remaja, awak sebagai remaja mesti memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. So, kalau boleh, tolong elakkan melakukan aktiviti ataupun
aktiviti-aktiviti tidak sihat ataupun aktiviti-aktiviti yang di luar daripada norma masyarakat yang baik. Okey. Kita sebagai remaja membawa nama keluarga, membawa maruah keluarga. So, kita kena jaga diri kita daripada perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang negatif pada kehidupan kita. So, sebagai remaja ni, kita kena sentiasa positif. Okay? So, apa sahaja yang kita apresiasikan tadi, jadi pastikan kita apresiasikan diri kita berubah kepada remaja dengan cara yang positif. Okay? So, kerja rumah hari ni ialah saya nak kamu tulis 5 cara kamu mengapresiasi diri sebagai remaja bergaya dan berjaya. Contoh tadi macam ayat-ayat yang kita pelajari sebelum ni tadi. Itu cara apresiasi. Kamu boleh gubah sikit, edit sikit ayat dia. Jangan ambil sebiji-sebiji, edit sikit. Tapi pastikan yang positif. Okay? Tulis ke dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Kamu boleh rujuk muka surat 4 untuk membuat latihan ini. Okay. Terima kasih.